Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul, yang mana kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Kathir. Kita berhenti bulan lepas pada peristiwa selepas daripada Namrud tak mau bagi makan kepada Namrud buat satu majlis jamuan. Dia jemput semua orang mai bagi makan, tapi dekat Nabi Ibrahim dia tak bagi sebab berlaku perdebatan antara dia dan Nabi Ibrahim. Lepas pada tu Nabi Ibrahim balik dengan cerita dalam tafsir sebut dengan gundukan tanah kan, yang akhirnya menjadi makanan. Cerita kalau dalam Bidayah wa Nihayah ni dia berhenti setakat tu dan mengatakan selesailah tugas-tugas Nabi Ibrahim terhadap Namrud. Maka Allah Ta'ala mengirimkan Nabi Ibrahim kepada Namrud itu malaikat. Kata Zaid bin Aslam, Allah Ta'ala mengirimkan kepada raja yang sombong itu malaikat yang menyuruhnya beriman kepada Allah. Itu yang saya kata tadi tu. Nabi Ibrahim selesai dah, mai malaikat pula menyerunya beriman kepada Allah, tetapi dia menolaknya. Lalu malaikat mengajaknya untuk yang kali keduanya sampai kali ketiganya, tetapi dia tetap menolaknya 3 kali. Kemudian malaikat itu berkata, kumpulkan semua yang boleh engkau kumpulkan dan aku akan mengumpulkan bala tenteraku. Maka Namrud mengumpulkan bala tenteranya tepat pada saat matahari terbit. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan lalat, setengah riwayat sebut nyamuk, yang tidak terhingga dan memakan daging dan darah mereka hingga tinggal tulang belulang sahaja. Kemudian salah seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalam otaknya selama 400 tahun. Dengan nyamuk itulah Allah Ta'ala mengazabkannya selama dia memukul kepalanya dengan besi, sehingga Allah Ta'ala membinasakannya, iaitu mencabut nyawanya. Itu cerita kesudahan Namrud, yang akhirnya raja yang sombong, yang memerintah bila dikatakan 1/3 dunia, dengan keangkuhan dia, akhirnya dia mati mati hanya oleh kerana seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinga dia, masuk ke dalam otak dia, gatai kok dalam. Gatai kok dalam ni nak garu ke mana. Maka sepanjang 400 tahun itu menurut tafsir dia duk hentuk kepala dia dengan besi. Bila gatai duk belah dalam nak garu ke mana tak boleh, maka duk retuk. Sampai kalau saya bisa baca dalam satu syarah yang lain menyebutkan sampai dihire, sampai dibuka satu jawatan kosong, pengawal yang tugasnya untuk katok kepala dia ya. Ada pengawal yang tugasnya untuk katok kepala Namrud ni. Yang kata angkuh sangat tu, bagaimana ironinya Tuhan buat raja yang begitu agung, akhirnya dia sendiri suruh orang katok kepala dia selama 400 tahun sampai mati bodoh malu lagu tu ya. Itu cerita Namrud Jadi saya nak sambung teruslah malam ni masuk kepada bab yang seterusnya. Nabi Allah Ibrahim berhijrah ke Syria ataupun Syam, kemudian tinggal di tanah suci Mekah. Baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud surah Al-Ankabut ayat 26 hingga 27. Maka Lut membenarkan kenabiannya, iaitu Ibrahim, kenabian Nabi Ibrahim, fa amanahu Lut. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, yakni kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Baik.
Ketika Ibrahim berhijrah di atas perintah Allah, meninggalkan kaumnya dan berpindah daripada hadapan mereka, sementara istrinya seorang yang tak mampu melahirkan anak, sehingga dia tidak mempunyai seorang anak pun, tetapi bersama anak saudaranya iaitu Lut bin Haran bin Azar. Baik. Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, kata Ibn Katsir, bahawasanya Ibrahim bersama anak saudaranya, iaitu Lut. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Dan Sarah yang merupakan istrinya sendiri dan Milka melakukan satu perjalanan lalu singgah di Karhe, Carrhae, Karhe. Lalu ayahnya Tarikh meninggal dunia di sana. As-Sa'di berkata, Ibrahim dan Lut berangkat menuju ke Syria. Lalu Ibrahim bertemu dengan Sarah puteri Karhain yang mencela agama yang dipeluk oleh kaumnya. Lalu Ibrahim menikahinya dengan maksud agar dia tidak berubah fikiran hingga memeluk agama kaumnya tersebut. Demikian menurut riwayat Ibn Jarir, namun kedudukannya gharib. Ibn Jarir berumai satu hadis, satu riwayat kata, ketika mana Nabi Allah Ibrahim ni berhijrah ke Syam, ke Syria, di situlah dia bertemu dengan Sarah. Dan ketika itu hanya Sarah seorang sahaja yang tidak ikut agama kaum dia. Ketika agama apa kaum dia ni? Agama sembah bintang, agama sembah bulan dan sebagainya ni, makhluk-makhluk di langit ni, sembah langit lah, benda-benda di langit. Maka Sarah seorang tak mau percaya benda tu, maka Nabi Ibrahim tak tinggal dia, ambil dia jadi isteri. Tapi menurut Ibn Katsir, riwayat ini adalah gharib. Gharib ni bermaksud dia berlaku tafarrud, maksudnya tak ramai orang riwayat, satu jaluran sahaja. Dia kalau mutawatir dia lebih daripada tiga dan ke atas. Kalau bawah pada 3 ataupun 2, aziz. Kalau bawah pada tu lagi disebut sebagai gharib. Itu status hadis di sudut kemasyhuran ataupun di sudut bilangan riwayat. Kalau kata hadis ni mutawatir, bermaksud dia banyak kali riwayat, banyak ramai orang riwayat, dia banyak jalan. Banyak jalan riwayat dia. Kalau kata hadis itu aziz tu kurang pada mutawatir. Kalau kata hadis itu gharib, bermaksud satu jalan dia. Tapi adakah gharib itu bermaksud hadis itu dhaif? Tak semestinya. Tak semestinya. Ada hadis yang status dia gharib tapi dia juga sahih, iaitu hadis Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis hijrah tu, yang Sayyidina Umar riwayat tu. Tak main di kepala. Innamal a'malu binniyat. Hadis tu. Innamal a'malu binniyat tu. Hadis tu di sudut kemahsyuran dia, di sudut pembilangan riwayat dia tu dia gharib, dia tak ramai. Dia Sayyidina Umar turun satu jalan dia. Tapi bila diukur satu perawi dia itu, dia sahih. Dia cerita dia macam ni tuan-tuan. Saja nak cerita bila dia pecah kepada 2 rumah. Kalau kita nak nilai hadis itu ikut bilangan, ikut kuantiti, dapat dah perkataan tu, ikut kuantiti, maka antara istilah yang akan kita jumpa mutawatir, aziz, gharib. Itu penilaian hadis ikut kuantiti dia, berapa banyak periwayatan dia. Satu lagi penilaian hadis kaki belah ni ikut kualiti dia, ikut kualiti pula. Ikut kualiti tu yang mai sahih, hasan, dhaif, palsu dan sebagainya. Itu ikut kualiti. Kualiti apa? Kualiti setiap perawi yang ada tu yang menentukan status hadis tu jadi lagu mana. Okey. Yang kod ni pula ikut kuantiti ni, dia tak kira status lagi. Dia tak kira perawi tu siqah ke tak siqah lagi. Dia kira banyak ataupun tidak orang banyak ataupun tidak jalan periwayatan itu. Kalaulah mutawatir dia banyak, belum tentu dia sahih. Kadang-kadang dalam pembanyakkan riwayat itu, dalam katalah ada 500 jalan riwayat, tapi ada 20 di antaranya itu palsu. Tetapi keseluruhannya itu dikira mutawatir. Mutawatir bimaknawi. Contoh hadis tentang Imam Mahdi, mutawatir banyak, tapi dalam kalangan hadis itu ada yang sahih, ada yang tak berapa sahih, bahkan ada yang palsu. Tetapi kesimpulannya Imam Mahdi itu sahih ataupun tidak? Sahih. Ada macam tu. Jadi 2 kaki yang kita nak kena clear. Satu,
penilaian ikut kuantiti yang akan terbit perkataan mutawatir, aziz, gharib. Okey, satu penilaian ikut kualiti, iaitu akan terbit perkataan seperti sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. No, itu kaedah dia. Sajalah cerita pi. No, baik. Ahlul kitab menyebutkan bahawa setelah Nabi Ibrahim tiba di Syam, Syria ni, Allah memberikan wahyu kepadanya, yakni sesungguhnya aku, yakni Allah, akan menjadikan negeri ini buat orang-orang yang hidup setelahmu. Kemudian Ibrahim melakukan penyembelihan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah di atas nikmat tersebut dan juga membina kubah di Baitul Maqdis. Kemudian dia berangkat meneruskan perjalanan ke Tayyiman. Dia dilanda krisis hingga kelaparan. Tayyiman ni di mana? Baitul Maqdis. Ya. Selanjutnya daripada Syam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia pergi ke Mesir. Nah, ini perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Syam, pergi Baitul Maqdis, di Mesir. Para ahlul kitab juga menceritakan kisah tentang Sarah bersama rajanya. Mai cerita seterusnya pula. Cerita kemasukan Nabi Ibrahim dan Sarah ke Mesir. Ibrahim mengatakan kepada Sarah, katakan aku ini saudaranya. Kemudian mereka menyebutkan mengenai pelayanan raja kepadanya, yakni Hajar. Kemudian raja tersebut memindahkan mereka dari negerinya, lalu mereka kembali ke Tayyiman dengan segala bekalan berupa binatang, hamba sahaya dan harta benda yang lain. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Mahbub memberitahu kami, Hamad bin Zaid memberitahu kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia mengatakan Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. 2 kali di antaranya berkenaan dengan zat Allah, iaitu sebagaimana bermaksud sesungguhnya aku sakit. Ini dia main perbincangan hadis tentang ada 3 keadaan yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim itu berdusta. Yang pertama, ketika mana kalau tuan-tuan ingat, yang orang kampung dia ramai-ramai ajak dia keluar pergi sambut pesta di luar tu, yang dia kata apa? Inni saqim, aku sakit, padahal dia tak sakit. Ada ulama dia kata ini bukan bohong lah, ini lebih kepada strategi. Ada yang mengatakan yang lebih selamat bagi saya, penakwilan kata-kata sakit itu menunjukkan Nabi Ibrahim tak tipu. Sakit dalam konteks ini adalah sakit tengok perangai hampa ni, yang duk sembah batu ni, sakit yang tu, bukan sakit fizikal. Tapi orang tu faham kau lain, biar-biar dia lah. Itu disebut dalam kaedah syariah, kaedah fiqh, kita panggil di dalam bab, di dalam qawaid al-umur bi maqasidiha, ada satu kaedah dia kata maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud lafaz itu dinilaikan atas niat pelafaz. Maksud lafaz ucapan itu tak dinilai atas lafaz, tetapi dinilai atas niat. Misalnya, itu yang terbit kaedah orang menikah. Tok Kadi kata aku nikahkan kau dengan nama-nama panjang-panjang ni sekian. Dia pula ngerti lelaki pula tak apa nak boleh cakap, gagap sikit. Maka dia kata aku terima. Dia kata aku terima saja. Tetapi niat dia itu nak mengesahkan, nak kabulkan apa yang ijab yang Tok Kadi kata tu. Maka kata ulama terima berdasarkan kaedah ini. Berdasarkan kaedah ini. Begitu juga yang terbit kaedah saya pernah sebut dah di sini. Dulu viral orang kata jangan panggil kat suami ayah hang, pak hang, abi. Jangan panggil kat bini mak hang, umi, tangan. Nanti jadi zihar. Nanti jadi haram, sebab seolah-olah menyamakan mak kita dengan bini kita. Tak betul. Sebab zihar itu adalah menyamakan belakang badan, bukan menyamakan nama. Yang kedua, niat dia panggil itu bukan panggil nak kata bini dia tu mak dia. Memang itu dah jadi uruf, setengah orang memang panggil lagu tu. Saya pun orang tua saya panggil mak hang, pak hang juga. Tok wan arwah, tok pun panggil tok hang, tok wan hang. Kan? Kita tak tahu. Lebih-lebih kita ni panggil apa? Dia mesti tak panggil abang dah kot, no? Pak hang lagi. Pak hang lagi kau semak, kau kemas saya nak try ajak tu juga, orang nampak kemas sikit kan. Abang ni jadi muda kan. Sekali muak pak hang sekali no. Dengar kasar tapi satu kemas hang. No? Kita tak tahulah, no? Saya membesar dengan roh Tok Wan.
Mak kita, tok kita cakap dengan kita aku hang kan. Dia tak bahasa nama mama ke ibu kan, dia pakai cakap aku hang tapi kita hormat lah kita sayang lah. Tapi mungkin orang kata apa, tradisi orang utara macam tu, kasar tapi hati baik. Kasar tapi hati baik. Orang utara memang dengar kasar, tapi setengah orang dia suka dengan orang utara cakap. Kasar tapi hati baik. Dia berbeza sikit dengan orang belah pulau. Pulau ni dia ada satu lenggok, dia ada satu nada yang lain. Kalau tuan-tuan pergi di belah-belah pulau, bukan kata mamak saja, orang Melayu di belah pulau Penang pun, pulau pun cakap lenggok juga. Dan sebelum dia cakap, dia nak cerita Padang Serai, tapi dia pergi pusing kok sidam kanan, sidam kiri, masuk segala mana hala, baru main Padang Serai. Itu jenis orang pulau. Saya pernah cerita dah di sini, saya pernah dapat panggilan ceramah satu masjid di pulau. Dia nak bagi kat saya plan masjid, saya tak boleh sebut nama, tapi dia kata, "Ustaz biasa main masjid ni?" Saya kata, "Saya tak biasa pergi." Masjid ni dekat satu jalan, dia sebut jalan lah, saya tak mau habaq jalan apa, lagi tuan-tuan teka. Maka saya kata, "Tak apa, abang bagi saya nama masjid, nanti saya waste lah." Dia kata, "Waste ni semua mengarut." Dia kata, main saya nak bagi." Dia cerita kat saya laluan tuan-tuan, Allah, detail. Ustaz nanti straight belakang Ustaz jumpa satu traffic light. Traffic light tu Ustaz, dia punya lama dah Ustaz tengah 12. Biasa polis trafik duk tunggu dia kata. Ustaz mau nak terus sikit tak apa. Ustaz ceramah hari Sabtu, satu orang kerja kurang sikit tak apa. Ustaz terus saja tak apa. Tapi Ustaz tunggu hijau lagi tak? Ustaz tunggu hijau dulu tau. Dia kata, jangan belah terus pasal traffic light. Polis trafik duk jaga. Dia nak cerita masjid dia tu ya. Sekat setengah jam. Ustaz nanti terus Ustaz nampak belah kiri Ustaz ada satu kedai mamak tau, nasi kenak. Dia punya nasi kenak Ustaz, dia punya kari dia cukup sur punya. Dia cerita pasal nasi kenak pula. Nak cerita plan masjid tu. Ni cerita sungguh ni. Dia cerita saya duk pembang duk cuba bayang tengok jalan mana ni. Nanti Ustaz terus belah kiri Ustaz ada satu kuil Hindu tau. Besar tau dia punya Tuhan. Dia kata kat saya. Kalau Ustaz jumpa belah kiri kalau itu maknanya Ustaz dah terlajak, mau duk patah balik. Dia cerita sampai terlajak. Dia tak cerita masjid lagi, dia cerita terus. Saya kata, awak lah abang pergi habaq ambil telajak tu. Dia kata biasanya ustaz-ustaz akan telajak, macam kami nak kena U-turn balik. Dia pergi cerita sampai telajak. Dan cerita lah tuan-tuan, saya pun telajak. Jumpa sungguh tak orang Hindu tu. Tapi itulah orang pulau, bagus, ramah. Tapi lagu tu lah, kadang dengar kasar, tapi lagu tu lah. Saya ingat kecil-kecil dulu saya ikut abang sepupu pergi meniaga ubat. Abang sepupu ni pergi bertuh bau dengan geng-geng mereka di pulau lah. Dia kata apa dah? Bertuh bau nampak. Budi bahasa budaya kita tau. Bertuh bau lah. Tak boleh. Tapi dia pun baik. Baik. Seronok saya orang pulau Penang lah dengan orang Kelantan. Dia pun punya cakap nada dia pun syok. Nada dia pun sedap dengar. Baik, saya sambung lah. Jadi adakah Nabi Ibrahim berdusta? Kata ulama tidak. Sama dalam bab ini. Ada 3 kali ulama cari balik. Yang pertama yang sakit tu, yang kedua yang bila orang kampung Nabi Ibrahim tanya siapa yang katok habis berhala ni, kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Kabirun haza, yang katok pecah semua ni, batu hak besar ni, kan? Jadi kata ulama ini dikira tipu ataupun tidak? Ini dibincangkan dengan lebih mendalam lah, mengatakan ini adalah penafsiran kepada strategi dan sebagainya. Bahkan dalam fiqhul jihad kita ada bab irhab tentang strategi dalam menentang musuh. Baik. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, pada satu hari ketika Ibrahim bersama Sarah, tiba-tiba datang seorang penguasa yang kejam. Ini nak main cerita dah ni. Nanti nak main cerita dia dah. Ketika Nabi Ibrahim bersama isterinya yakni Sarah, tiba-tiba datang seorang penguasa yang kejam. Dikatakan padanya, di sini terdapat seseorang, bersamanya seorang wanita yang sangat cantik. Lalu si raja mengirimkan seorang utusan kepadanya untuk bertanyakan siapakah wanita ini sebenarnya. Siapa wanita tu? Siti Sarah lah. Sarah, setengah orang marah, dia kata jangan sebut Siti, Sarah saja. Macam Siti Khadijah, jangan sebut Siti, Khadijah saja. Mana main Siti? Siti ni singkatan daripada Sayyidatina. Itu kita biasa panggil Siti. Baik. Maka jawab Ibrahim, ini adalah saudara perempuanku. Padahal sebenarnya isteri Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ibrahim jawab saudara perempuan? Itu yang dia perkeluar kaedah kata, pernahkah Nabi Ibrahim berdusta tu? Kita tengok penerangan dia. Lalu Nabi Ibrahim mendatangi Sarah seraya berkata, wahai Sarah,
di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu, dan orang ini bertanyakan kepadaku tentang kamu, maka aku beritahu bahawa kamu adalah saudara perempuanku. Ya, baik. Kemudian dikirimkan utusan kepada Sarah. Ketika Sarah masuk kepadanya, dia terus menariknya dengan kuat. Tuan-tuan, cerita dia macam ni. Bila Nabi Allah Ibrahim masuk ke Mesir, di Mesir itu ada raja yang womanizer. Dia sangat suka perempuan. Kalau dia nak perempuan tu, dia mesti dapat. Dia tak peduli anak orang, adik orang, bini orang. Tapi kalau bini orang, suami dia itu akan dibunuh. Maka untuk keselamatan, Nabi Ibrahim bagi tahu, ini saudara saya. Tak kata adik, tak kata kakak, kata saudara saya, tak kata isteri. Maka bila kata lagu tu, depa mai ambil Sarah tanpa mengapa-apakan Nabi Ibrahim. Tapi kita tengok apa nak jadi. Ya, baik. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan dia pun melepaskannya. Lalu dia menariknya kembali lebih kuat seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelai kamu. Baik. Kemudian Sarah mendatangi Ibrahim sementara dia sedang mengerjakan solat. Lalu Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya. Bagaimana kabarnya? Jawab Sarah, Allah telah menolak tipu daya orang kafir. Lalu aku diperintahkan melayani Hajar. Baik, dia cerita dia ada satu hadis yang lagi panjang, nak bagi terang sikit. Baik, yang ni. Ini dia punya orang kata apa, mutabaah dia. Satu hadis yang lain tapi cerita yang sama. Ketika dia berjalan masuk negeri Mesir, singgah di satu kawasan, maka ni cerita tadi juga ada orang sampai bagi tahu, bertanya siapa Sarah ni. Nabi Ibrahim kata Sarah ni adalah isteri adik-beradik saya. Maka Siti Sarah diambil oleh pembesar, bawa pergi jumpa raja. Bila sampai jumpa raja, maka Sarah ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali raja ini nak mendekati Sarah, dia tak mampu. Maka raja ini rasa malu. Itu cerita dia. Baik. Perkataan Ibrahim sebagaimana dalam hadis, dia ialah saudara perempuanku, bermaksud adalah saudara seagama. Nampak? Ulama dia bersopan dengan para nabi. Kita tak kata Nabi menipu, kita tak kata Nabi Ibrahim memohong. Cuma kita menakwilkan agar sesuai dengan sifat Nabi itu sendiri. Sebab sifat Nabi itu siddiq, dia benar. Maka bila dia kata saudara tu bermaksud saudara seagama. Isteri lah, tapi saudara juga seagama. Itu cara kita untuk orang kata apa, bersopan, berakhlak dengan para nabi. Maksudnya adalah saudara seagama. Jadi tak menipu lah. Dengan demikian bahawa ucapannya itu tidak bertentangan dengan realiti. Baik. Ibrahim sejak pergi dengan Sarah menemui raja, dia mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah, memohon agar Allah menjaga keluarganya dan menolak setiap orang yang hendak melakukan kejahatan kepada keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah. Ketika musuh Allah hendak melakukan kejahatan kepadanya, Sarah berwuduk dan mengerjakan solat serta berdoa kepada Allah. Baik. Seperti mana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah tu. Mohonlah pertolongan Allah dengan jalan sabar dan solat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan menjaga Sarah kerana perlindungan yang diberikan kepada seseorang hamba, rasul dan kekasihnya, yakni Ibrahim. Baik. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kenabian wanita itu ada 3, yakni Sarah, ibu Musa dan Maryam. Namun menurut jumhur ulama, mereka itu ialah wanita-wanita yang jujur, siddiqat, bukan nabi. Ada ulama kata, sebahagian, tak ramai pun, pandangan yang segelintir, sangat sikit, mengatakan nabi perempuan pun ada, iaitu Sarah, ibu Nabi Musa dan bonda Maryam. Tapi menurut Ibn Katsir, pandangan itu tak kuat. Yang lebih kuat mengatakan 3 orang ini adalah siddiqat, iaitu orang yang jujur, orang yang solehah, sampai tahap mereka dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi bukan sampai nabi lah. Baik. Saya, yakni Ibn Katsir, melihat dalam beberapa asar
bahawa Allah menyingkap tirai penghalang antara Ibrahim dan Sarah, sehingga Ibrahim selalu boleh melihat Sarah sejak dia pergi dari sisinya. Selepas kerajaan Mesir tu ambil Sarah, bawa pergi istana, raja cuba mendekati Sarah beberapa kali, raja Mesir ni, tapi tak mampu. Sedangkan Nabi Ibrahim seorang-seorang duduk di homestay lah, kata tunggu susah hati, bini dia ni duduk dengan raja, tuan-tuan. Oh, tak tahulah zaman dulu orang kata lagu tu, zaman sebelum zaman penjajahan, zaman raja orang tempat, zaman panglima hitam ni lagu tu, tak tahulah. Allah Taala alam lah. Kata kalau nak raja ni nak siapa pun dapat, tak tahu. Kita tak ada duduk zaman tu. Ya, tapi kalau betul malang lah, no. Sebab tu kritikan Syekh Al-Hadi kepada raja-raja Melayu agak pedih. Dia mengatakan adapun Inggeris adalah tentera Rabbul Alamin yang dikirimkan Tuhan ke tanah Melayu untuk mengajar raja-raja Melayu yang tak reti memerintah negerinya. Setengah pandangan beberapa orang ahli akademik tanah Melayu peringkat awal memang mereka bukan mereka sokong British, mereka lawan British. Cuma mereka kata korang-korang British mai ajak kita undang-undang. Kalau tidak sebelum tu tak ada undang-undang. Tak benar. Undang-undang dah ada dah. Hukum laut Melaka, hukum kanun Melaka, undang-undang 99 Perak banyak. Cuma mungkin towards di penghujungnya itu undang-undang kurang diamalkan. No, pemimpin buat sesuka hati, maka Allah Taala takdirkan datang penjajah. No, baik. Tuan-tuan, dalam kisah Mesir ini, tuan-tuan, bagaimana dalam kisah Mesir ni, bila Nabi Ibrahim duduk seorang-seorang ni susah hati. Bila kata susah hati, Allah Ta'ala buka hijab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka hijab bagi Nabi Ibrahim sentiasa boleh nampak Siti Sarah tu. Ni kasih kata menurut dalam asar, Nabi Ibrahim sentiasa boleh nampak Siti Sarah tu sendiri. Baik. Ibrahim boleh melihat Sarah sejak dia pergi dari sisinya menuju kepada raja sampai kembali kepadanya. Ibrahim melihat Sarah ketika dia berada di hadapan raja. Ibrahim juga melihat bagaimana Allah Ta'ala melindungi Sarah daripada raja, agar yang demikian itu menjadikan hatinya lebih baik dan lebih tenang. Kerana sesungguhnya Ibrahim sangat mencintai Sarah. Kecintaannya itu didasarkan atas ketaatan Sarah pada agama, kedekatannya serta kecantikannya yang membanggakan. Baik. Ada yang mengatakan bahawa tidak ada seorang wanita pun setelah Hawa sampai ke zaman Sarah yang cantiknya itu melebihi Sarah. Baik. Sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahawa Firaun Mesir mempunyai seorang saudara lelaki sebagai raja yang terkenal kezalimannya. Ini dalam sejarah. Sebahagian ahli sejarah mengatakan bahawa Firaun Mesir ada seorang saudara lelaki sebagai raja yang terkenal dengan kezaliman. Dia bekerja untuk saudaranya di Mesir yang bernama Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwais bin Imlaq bin Lawid bin Sam bin Nuh. Nampak? Dia main ikut tu jugalah. Sementara Ibnu Hisham menyebutkan bahawa orang yang mengkehendaki Sarah ketika itu adalah Amru bin Imru'ul Qais. Demikian sebagaimana yang dinukilkan oleh Suhaili. Wallahu alam. Cerita dia senanglah. Yang mau kat Sarah tu, kalau bukan Firaun pun, kalau bukan Raja Mesir pun, kerabat Raja Mesir. Baik. Kemudian, tapi kenapa Allah Ta'ala tak bagi azab terus kat raja tu? Senang cerita, kacau bini Nabi, bagi buang azab buang. Itu dikatakan hikmah di dalam dakwah. Sebab yang pertamanya, Nabi Allah Ibrahim baru masuk Mesir. Raja tu tak tahu apa lagi bahasa Islam ni. Dia masih dipikuli oleh sifat lama dia. Kemudian yang keduanya, itu juga antara strategi dakwah untuk kita lah. Di peringkat awal kita masuk, kita follow the rules dulu. Ada masa-masanya yang memungkinkan untuk kita ini kerah, kita kerah. Ada masanya yang memungkinkan kita ini untuk tarik dia reverse, untuk lebih berhikmah dan berlembut, kita berlembut. Itu yang berlaku dalam dakwah Rasulullah SAW sendiri pun.
Bahkan tuan-tuan, kalau kita baca sejarah apa nama ni, Raja Habsyah, Raja Najasyi kan, bila mana dia masuk Islam, rakyat dia tak Islam. Dia raja negara Kristian. Dia raja negara Kristian. Rakyat dia Kristian. Dia raja tapi dia Islam. Ya. Bila dia mati, Nabi dapat berita kata kematian dia. Nabi suruh sahabat-sahabat bangun. Qum, bangun. Solat. Nabi kata solat jenazah li akhikum. Solat jenazah ghaib kepada saudara kamu Najasyi yang meninggal dunia. Dia meninggal awal daripada Nabi. Daripada situ yang terbit orang nak solat jenazah, solat ghaib tu. Baik. Nak beritahu sampai orang tak tahu keislaman dan keimanan dia. Dan dia juga tak disuruh. Nabi tak beritahu dekat Najasyi, Najasyi hang dah jadi raja, hang masuk Islam, hang kena wajibkan semua orang rakyat hang masuk Islam. Tak begitu keadaan dia. Dia ada masa-masa dia. Bukan kita nak kata kempen jangan bagi orang masuk Islam, tidak. Tapi nak bagi tahu kata dakwah ini seninya itu luas. Dakwah ini pelbagai kaedah dan caranya. Kita lihat uslub dakwah Wali Songo yang masuk ke Nusantara, yang masuk ke kawasan orang tanah Melayu, bagaimana sifat mereka. Peranan golongan Islah ketika masuk ke tanah Melayu dulu peringkat awalnya, lunaknya bagaimana. Kita tak jadi lagu yang berlaku di tanah Jawa, berlaku perang Padri dan sebagainya, tak berlaku begitu. Baik. Kemudian Ibrahim Khalilullah kembali pulang dari Mesir ke negeri Taiman, sebuah negeri yang dulu dia pernah tinggal sebelumnya. Bersamanya ada berbagai jenis binatang, ternak, hamba, harta benda yang menipah ruah, dan ditemani oleh Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Kemudian baik. Maka tuan-tuan, selepas pada peristiwa di Mesir itu, Nabi Ibrahim pulang ke Baitul Maqdis membawa harta yang banyak, termasuk membawa pulang Hajar. Pasal apa tiba-tiba bawa balik harta banyak ni? Itu yang kita dakwah bil hikmah tadi itu. Raja itu rasa malu, dan setelah mana dia tahu Sarah itu isteri Nabi Ibrahim, dia rasa malu, maka dia bagi balik. Untuk menebus rasa malu dia hadiah harta benda yang banyak, binatang ternak, dan dia hadiahkan juga Hajar kepada Nabi Ibrahim. Cuma selalulah dalam sejarah ni kita duk dengar kata Hajar itu adalah hamba di Mesir, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita teliti balik sejarah ni secara serius, Hajar bukan hamba. Hajar keturunan besar-besar juga di Mesir. Sebab apa datang orientalis yang mengatakan Hajar itu hamba? Sebab Hajar itu adalah ibu kepada Nabi Ismail, sekaligus nenek moyang kepada Rasulullah SAW. So dia cuba membawa kepada kita satu konotasi, satu pemahaman bahawa Nabi kita ni keturunan hamba. Sebab tu kita kena hati-hati. Penipuan sejarah ni dia main halus ya. Sama macam kes Hendun, yang kata Hendun makan jantung Sayyidina Hamzah tu. Tak ada sampai makan jantung. Cuma adalah dia buat sikit-sikit satu dua benda, tapi tak ada sampai dia kemam makan jantung, tidak. Selalunya begitulah. Depa akan ambil sejarah kita, depa akan tokok sikit-sikit bagi nampak ni, akhirnya menyebabkan kita percaya. Saya rasa sejarah Melayu pun begitulah. Saya baru ni saya baca tentang tokoh pejuang Melayu di Sarawak. Tuan-tuan pun kenal Rosli Dobi. Rosli Dobi ni dia yang menikam Duncan Stewart kan. Dia dengan geng dia disebut sebagai Rukun 13. Dia 13 orang anak muda. Rosli Dobi ni masa dia tikam Duncan Stewart, umur dia form 2, tingkatan 2. Anak banjat tingkatan 1 ni tuan-tuan bayang. Tua setahun ni. Tingkatan 2. Tapi tingkatan 2 zaman tu bukan macam zaman law lah. Tingkatan 2 zaman tu bukan macam zaman law ni lah. Baik. Tapi yang menyedihkan saya, bila kita baca sejarah itu, kita melihat kajian itu, rupanya selepas peristiwa penikaman itu, orang Melayu punya kesedaran tak ada lagi. Kita pun Melayu, tapi ini faktanya. Keluarga dia di pulau, dia dianggap pembunuh. Dan benda yang sama berlaku kepada Datuk Mahajalela di Pasir Salak. Keluarga Datuk Mahajalela ni di pulau, di peringkat awal. Orang menganggap
mereka ini macam pengkhianat, macam penjenayah, yang orang pun tak mau berkawan, keluarga orang penjahat ni, keluarga pembunuh ni. Sedangkan realitinya dia bukan pembunuh pemimpin, dia pejuang yang membunuh penjajah. Tuan-tuan, nekat tak nekat tuan, umur 14 tahun. Dipitikan dengan Stewart tu, tengah orang ramai tu. Tapi alhamdulillah lah sekarang kita dah ada kesedaran itu. Sekarang kita dah angkat sebagai pejuang dah. Tapi nak beritahu bagaimana dahulu senario jadi begitu. Kita duk anggap dia ni penjenayah. Sedangkan yang ditikam tu orang putih, bukannya ditikam pembesar Sultan Melayu. Jadi dia macam tu. Baik, saya sambung lah. Baik. Kemudian Lut membawa sedikit dari kekayaan Ibrahim yang melimpah itu di atas perintahnya ke kawasan Al-Ghawr, dikenali sebagai kawasan Al-Gharzaghar. Kemudian dia singgah di kota Sadum, iaitu sebuah negeri yang terdapat di dalamnya penduduk yang paling jahat lagi kafir. Kita akan cerita nanti. Baik. Selanjutnya Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim. Dia diperintahkan untuk melepaskan pandangannya dan melihat ke arah utara, selatan, barat dan timur. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepadanya bahawa bumi itu seluruhnya akan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada orang-orang setelah Nabi Ibrahim sampai ke akhir zaman. Baik. Aku akan meramaikan, kata Allah, aku akan meramaikan anak kepada kamu dan orang-orang setelah kamu. Aku akan meramaikan anak keturunan kamu sampai mereka berjumlah sama seperti jumlah tanah tempat tinggal di dunia. Benarlah janji Allah Ta'ala, orang Islam antara yang ramai di dunia lah ni. Tapi kalau ikut ranking kita nombor 2 di bawah Kristian. Tapi itu pun sebab orang Islam, orang Islam juga ramai masuk Kristian. Baik. Tapi orang Islam pendek kata ni ramai. Dan kita meyakini menjelang akhir zaman nanti akan tambah lagi ramai. Cuma ramainya kita itu rusa'u ka rusa'i sail, kata Nabi, ramai. Tapi ramainya itu seperti mana buih-buih di waktu banjir. Itu nasib kita sekarang. Baik. Para ahli sejarah menyebutkan bahawa sekumpulan penguasa zalim itu lalu mengejar Lut dan menangkapnya. Selanjutnya mereka mengambil harta benda yang dibawanya dan merampas haiwan ternakannya. Setelah berita mengenai hal itu terdengar oleh Ibrahim, maka dia segera berangkat menemui para penguasa tersebut bersamanya 318 orang. Kemudian Ibrahim meminta agar Lut dibebaskan dan harta bendanya dikembalikan. Dalam pada itu ramai musuh Allah yang terbunuh. Kemudian dia menghalau mereka yang tertinggal sampai ke selatan Damsyik. Baik. Saya menduga bahawa makam Ibrahim dinamakannya begitu kerana ia merupakan tempat berkumpulnya pasukan Ibrahim Khalilullah. Maksudnya bila mana selepas balik pada Mesir itu dapat harta banyak, Nabi Lut pun masa tu dapat surat posting untuk pergi ke kawasan Sadum. Nabi Lut ambil sedikit bekalan harta benda daripada Nabi Ibrahim itu untuk bawa sebagai bekalan dia. Masa tu jugalah Nabi Lut itu dirompak, disambung di tengah jalan. Maka Nabi Ibrahim bawa tentera ataupun umat dia yang beriman pi lawan dan menang kat Nabi Allah Ibrahim. Itu cerita secara ringkasnya. Ni bab ringkas ni, bab 17, bab 18 ni bab ringkas. Nanti kita masuk bab 19 insya-Allah. Kelahiran Ismail dari ibundanya Hajar. Kita isyak pergi berapa tuan-tuan? 8? Tak nampak ke sini? 8.5 Selagi saya dipahamkan nak buat solat hajat boleh insya-Allah tuan buat. Sebetulnya malam ni pun saya pun ada orang bukan ada orang nak main. Penolong kanan sekolah saya nak main untuk nak buka sekolah kan, dia keluar hari ni pendaftaran dah ni, duk kalut nak susun 9.30 janji dapat dan lah. Eloklah dengan kita pun nak buat solat hajat sekali ni, insya-Allah kita pun tiawai sikit. Baik. Maka bab 19. Kelahiran Ismail alaihissalam dari ibundanya Hajar. Hajar ini mak Nabi Ismail, Sarah mak Nabi Ishaq. Orang Yahudi tuan-tuan. Seorang rabai nama dia Nicholas Singley ke Singley. Dia antara orang yang kuat fight benda ni bagi pihak Islam. Bila mana orang-orang Yahudi mengatakan tanah Baitul Maqdis itu adalah milik orang Yahudi, kerana ketika mana
peristiwa Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, tanah ini aku wasiatkan kepada keturunan kamu. Masa tu peristiwa khatan Nabi Ishak, orang Yahudi kata. Sebab tu keturunan Nabi Ishak mai kepada Yahudi, Israel. Maka Profesor Nicholas Singer ni orang Yahudi kata bukan. Peristiwa tu berlaku semasa khatannya Nabi Ismail. Nabi Ismail dulu, baru Nabi Ishak. Ya, jadi bila kata Nabi Ismail bermaksud keturunannya itu keturunan orang Islam lah, umat Rasulullah, dan kita lebih berhak. Tapi dia diancam oleh orang Yahudi lah. Unsur itu dalam sejarah kita sebut sebagai satu istilah disebut sebagai anachronism. Anachronism ni bermaksud fakta yang berselisih dengan sejarah. Bahkan hadis di dalam bab naqdul mutun, kritik matan, ada bab khusus tentang anachronism, matan-matan hadis yang sahih tetapi bertentangan dengan fakta sejarah. Perbincangan itu panjang lebar, banyak, bukan kata satu dua, banyak. Macam hadis saya pernah baca kot, Sayyidina Ali kata, aku beriman kepada Allah bersama Rasulullah 7 tahun. 7 tahun aku dengan Nabi Muhammad saja yang beriman kepada Allah, yang abadullah, aku menyembah abidullah ma'a Rasulullah sab'a sana. Aku dengan Rasulullah saja yang sembah Allah selama 7 tahun. Sebelum semua orang lain. Hadis itu sahih. Kalau ikut dalam daftar perawi itu sahih, kuat. Tapi di sudut sejarah tak betul ya. Sebab antara yang awal Sayyidina Ali, tetapi Siti Khadijah ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Zaid bin Harithah ada. Imam Zahabi di dalam Talqis Al-Mustadrak lil Al-Hakim, hadis ni riwayat Al-Hakim. Dia kata hadis ni perawi dia betul semua, siqah, kuat. Dan kalau ikut perawi ni sahih lah. Tapi cerita matan teks hadis tu tak betul. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia kata kemungkinan salah seorang perawi ni dia silap faham. Mungkin maksud Sayyidina Ali tu bukan aku menyembah Allah bersama Rasulullah selama 7 tahun, tetapi aku menyembah Allah bersama Rasulullah ketika umur aku 7 tahun. Dia lari sikit lah. Lari dia sikit lah. Jadi kemungkinan ada orang tersilap tersilap riwayat. Itu biasa berlaku di dalam periwayatan hadis. Ada satu hadis tu satu tuan guru tersilap riwayat. Bukan dia tersilap riwayat, itu dipanggil sebagai, dia mudrash kah? Dia bukan mudrash lah. Dia baca barang siapa yang matan dia bunyi macam ni, au kama qal, man qama fi nisfil lail, barang siapa yang bangkit pertengahan malam. Tapi kama qala, tapi matan Melayu dia, siapa yang bangun tengah malam tahajud, Tok Guru baru baca dekat tu. Di dalam kitab banyak disebutkan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Muqaddimah Ibnu Salah juga sebut cerita ni, hadis ni. Dan juga di dalam, tak silap saya, di dalam Allah tak nama kitab tu, Manahij Muhaddisin pun ada juga, tak silap. Cerita pasal cerita tersilap riwayat ni. Tapi saya tak main di kepala tu guru tu nama apa. Dia ingat hari tu ni. Dia kata siapa yang mendirikan solat malam, lepas tu dia nak sambung. Masa dia nak sambung tu, anak murid dia masuk. Bila anak murid dia masuk, dia terus kata berserilah wajahnya. Dia kata ke anak murid yang duduk masuk tu. Tapi anak-anak murid yang di bawah ni, duduk salin ni, dia tak perhati keliling lah. Maka dia tulis hadis, barang siapa yang solat tengah malam, maka berserilah wajahnya. Maka anak-anak murid ni pergi riwayat kat orang lain, bawa sampai ke bawah. Bila kita kaji, pasal apa ada berbeza sikit. Orang boleh kaji sampai takut tu tuan-tuan. Dapat exact majlis tu apa jadi. Sekarang tuan-tuan duk berlaku di Malaysia lah ni di Seri Petaling. Majlis sama hadis kan. Mereka semak balik hadis satu baca, sebab kerajaan Malaysia nak buat penterjemahan kutub sitah tu. Jadi mereka minta bantuan. Sekarang dah panggil pakar-pakar hadis daripada kalangan tabligh di Seri Petaling tu untuk buat majlis sama hadis. Majlis tu dulu kebiasaan memang duk ada.
Kalau ikut tradisi majlis sama hadis ni, dia bermula dengan nasyid dulu. Lepas tu tok guru akan baca sikit, ada seorang yang macam orang kata apa, mubaligh yang akan baca kuat-kuat. Tok guru akan semak. Sekarang pun duk berlaku macam tu. Kalau tuan-tuan nak tengok budaya sama hadis zaman dulu tu, zaman Imam Bukhari, Muslim tu, duk ada lah ni di Seri Petaling. Dia pun buat live Facebook. Saya tak pasti habis tak habis lagi, tapi 6 kutub sitah tu banyak oh. Dia pun semak balik penterjemahan dia tu. Tapi nak habaq kata dalam majlis sama hadis ni, tradisi lama dia memang ada attendant. Check seorang. Sebab apa penting? Sebab esok nanti ke depan kalau dia kata aku ambil hadis ni daripada tok guru A, kan? Tiba-tiba orang check attendant, sekian hari, sekian tarikh tu, masa tok guru A cakap hadis ni, attendant dia tak tik, dia tak ada apa nama dia. Maka kemungkinan dia tak ambil pada tok guru tu. Kemungkinan hari tu dia tak main kelas, dia ada kenuri kenara ke, dia memang anak murid tok guru tu, tapi hari hadis tu dibaca dia tak ada. Esok tu dia main, dia tanya member dia, tok guru abang apa semalam? Tok guru abang hadis ni. Maka dia catat. Nanti bila dia dah tua, dia bagi ke anak murid dia. Tapi dia kata apa? Aku ambil pada tok guru ni. Dia bukan niat nak menipu, tapi dalam hadis dia straight. Sepatutnya kawan ni dia kena kata, aku ambil hadis ni daripada kawan ni. Kawan ni ambil pada tok guru ni. Benda tu kita panggil tadlis. Dia skip riwayat. Skip maknanya nama kawan dia tak sebut. Dia pergi sebut nama tok guru tu. Meskipun tok guru tu tok guru dia, tapi hadis tu kadang dia tak dengar. Ada masanya dia terlena, ada masanya dia tak mai kelas. Itu budaya biasa tuan-tuan zaman tu. Kalau kita baca dalam terjemah Imam Nasai, ada satu kes. Imam Nasai ni dia ada perselisihan sikit dengan Ibn Miskin, Haris bin Miskin, tok guru dia jugalah. Sampai tok guru dia ni tak boleh dengar suara, tak boleh tengok muka dia. Tapi dia sebagai anak murid yang baik, dia nak pergi dengar juga. Dia pergi dengar di belakang tirai. Tok guru dia duduk mengajar. Tetapi yang kata amanahnya Imam Nasai ni, dia tulis dalam riwayat, dalam Sunan Nasai kita boleh baca sampai hari ni pun, dia kata apa? Haris bin Miskin meriwayatkan hadis ini, aku duduk di belakang tabir, aku mendengarnya. Dia habaq tu ni. Dia habaq tu ni. Situasi dia. Aku duduk di belakang tirai, aku duduk dengar. Jadi ulama bila baca, kenapa tulis lagu ni belakang tirai? Orang kaji, rupanya masa ni ada perselisihan faham sikit. Lepas tu okey dah lah. Tapi ulama hadis ini, tapi saya rasa ulama lain pun lah, mereka ini amanah kepada ilmu mereka. Walaupun satu huruf lari pun mereka tak berani. Kita dah pernah baca dah hadis apa nama ni, law ya'lamul mar baina yadal musalli maza alaih lakana ay yaqifa arba'ina khairallah min ay yamurra baina yadai. Barang siapa yang mengetahui apakah azab yang akan menimpa orang-orang yang melintasi daripada orang semayang, nescaya dia akan tunggu selama 40 pun dia akan tunggu juga. Perawi kata bawah tu, dia tak ingat Nabi sebut 40 apa, 40 tahun ke, 40 hari ke, 40 jam, dia tak ingat. Maka dia habaq dengan jelas, dia tak ingat. So sampai hari ni kita riwayat min arba'ina khairallah, 40, tapi 40 apa tak sure. Itulah menandakan betapa amanahnya mereka ini kepada ilmu. Kalau dia pernah riwayatkan, kadang-kadang takut tersilap, dia bakal lapik dengan au kama qal. Kalau salah cara aku sebut ni, maksud aku adalah apa yang Nabi sebut itulah. Macam tu. Sebab dia berlaku tradisi riwayat ini, riwayat bimakna. Riwayat bimakna. Satu riwayat bilafaz. Ada dua jenis riwayat. Satu riwayat bilafaz, satu riwayat bimakna. Riwayat bilafaz bermaksud dengan lafaz sebiji lagu mana Nabi kata, lagu itulah sampai hari ni kita duk pakai. Selalunya riwayat bilafaz ini berkaitan dengan hadis-hadis yang Nabi ajak kita doa. Contoh, Nabi kata, iza dakhaltum ilal masjid, bila mana kamu masuk masjid, falyaqul, maka katakanlah, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Wa iza kharaja, bila mana kamu keluar, falyaqul, katakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa yang Nabi ajak. Maka sampai hari ni kita baca dengan lafaz yang itu sebab Nabi ajak, orang tak kau ubah. Tetapi ada hadis yang bermakna.
Pasal dia dah berlaku beberapa ribu tahun dah ni. Kadang-kadang A nak abang kat B, nak bagi senang faham, B nak abang kat C bagi senang nak terang faham. Jadi mungkin ada perbezaan bahasa sikit-sikit ni. Sebab tu duk mai kat kita cerita ni bunyi lagu lain, tetapi membawa maksud yang sama. Itu riwayat bukan riwayat bermakna lah. Riwayat bermakna. Istilah yang terdapat dalam keilmuan hadis. Baik, bunyi dari Syak ni. Kalau saya nak pergi lagi ni, dia jadi satu bab yang panjang lagi tak? Saya tengok dulu. Yang ni dia satu muka surat ya. Dia cuma cerita kelahiran Ismail daripada ibundanya Hajar. Ya, bila mana disebutkan dalam ni Siti Sarah tak mampu mengandung, maka Siti Sarah menghibahkan amahnya, yakni Hajar, kepada Ibrahim. Maka Ibrahim melakukan dukhul, yakni hubungan dengannya sehingga mengandung. Alul Kitab berkata setelah hamil, Hajar berasa dirinya lebih mulia daripada Sarah. Dia bukan begitu, tapi ini Alul Kitab katalah. Baik. Maka Sarah rasa cemburu. Lalu dia melaporkan benda itu kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kata kepada Sarah, buatlah apa engkau nak buat terhadap Hajar. Ini sumber Alul Kitab lah. Maka Hajar jadi takut, maka dia melarikan diri ke sumber air yang ada di sana. Contohnya macam ni. Versi Islam, demi nak menjaga hati Siti Sarah, maka Siti Hajar dibawa ke Mekah, ke satu lembah, dan itu juga wahyu dan perintah daripada Allah. Tapi versi Alul Kitab, selepas Hajar beranak, dia jadi berkepak dada, dia jadi kemah dekat Siti Sarah ni. Sedangkan Sarah ni asalnya majikan dia. Pasal dia menganggap Sarah ni perempuan yang tak ada nilai pasal tak boleh mengandung. Maka Sarah jadi sedih. Maka Sarah mengadu kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dekat Sarah, hang nak bunuhlah. Hang nak buat apa, buatlah kat Hajar ni. Maka Hajar takut, Hajar lari pergi Mekah. Itu nampak berbeza tu. Kita pendirian kita Alul Kitab, riwayat lama Alul Kitab ini, kalau tak ada masalah dengan Quran dan hadis, kita pakai di sudut sejarah. Di sudut sejarah, selagi tak melibatkan hukum dan akidah. Tapi kalau berselisih dengan Quran hadis, maka kita tolak tarikh lah. Tapi kalau tak ada penjelasan, sama ada berselisih ataupun tidak, kita ambil pendirian jalan tengah. Kita tak kata ya, kita tak kata tidak, tapi kita pakai untuk sejarah. Baik. Banyak kita pakai. Nama-nama Bani Israel yang 12 orang tu. Kemudian nama Israel. Israel tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi ada dalam riwayat lama, Israeli riwayah. Tapi selagi mana dia tak bertentangan, tak ada masalah. Dalam Quran, dalam hadis sebut malaikatul maut, malaikat maut. Bukan malakul maut, satu malakul maut. Jadi apa nama ni, Israel itu datang daripada Israeli riwayah. Tapi saya kata macam saya kata tadilah, selagi tidak ada masalah apa-apa, kita tak ada masalah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Ibrahim agar memberitahu kabar gembira tentang akan lahirnya seorang anak yang bernama Ishak dari Sarah. Maka Ibrahim terus bersujud syukur. Tapi cerita ni tuan-tuan, tentang kelahiran Ishak ni, dia berkaitan dengan sirah Nabi Lut, kan? Yang malaikat mai rumah Nabi Ibrahim bagi tahu nak dapat anak pula tu. Tapi itulah Ibn Katsir dah sebut awal tadi ni. Ini adalah rujukan Israeli riwayah, rujukan lama. Baik. Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid menyebutkan di dalam kitab An-Nawadir, sesungguhnya Sarah marah kepada Hajar, lalu dia bersumpah akan memotong 3 dari anggota tubuh Hajar. Lalu Ibrahim menyuruhnya agar melubangi kedua belah telinganya, ini menindik, tindik, dan mengkhitankannya, khitan perempuan. Dengan begitu dia telah bebas dari sumpahnya. Berkata As-Suhaili, Hajar adalah wanita pertama sekali yang berkhitan dan menindik telinga dan memanjangkan baju bawahnya. Hajar, iaitu yang menindik telinga dan berkhitan.
Tapi itu pendapat As-Suhaili. Baik. Kemudian dia masuk bab yang baru, yang tu kita pergi bulan depan lah. Nabi Ibrahim berhijrah ke Mekah bersama Ismail, Hajar serta kisah pembinaan Baitullah. Kita kena jelas di sini, ada orang kata Nabi Ismail itu Arab sebab Rasulullah itu Arab. Rasulullah Arab, ya, betul. Tapi kalau ikut hadis yang Nabi beritahu dekat Abu Zar, yang Rasul yang bahasa Arab Rasulullah SAW, apa nama ni, Nabi Hud, Nabi Shu'aib dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Rasulullah lah, 4 orang. Jadi orang bincang, pasal apa Nabi Ismail tak Arab sedangkan Rasulullah itu Arab? Sebenarnya Nabi Ismail itu dia baginda kahwin dengan perempuan Arab, Bani Jurhum. Bani yang pertama sampai setelah tengok burung duk terbang keliling dekat padang pasir di Mekah tu. Dia pun pelik, mana boleh padang pasir burung duk terbang, sebab pokok tak ada, ayam tak ada. Tiba-tiba burung duk terbang musim kot tu, mesti ada ayam. Maka dia pun pi jumpa, tengok Siti Hajar ada dengan Nabi Ismail, kan duk kepung ayam tu. Maka dia pun minta izin dekat Siti Hajar nak duduk di situ buka penempatan. Bani Jurhum lah yang awal. Maka Siti Hajar kata boleh, nak buka penempatan buka lah, tapi ayam ni saya punya. Tu cerita tu dalam sirah ni, nanti kita akan cerita. Jadi sebab keberkatan kata Siti Hajar itu, sampai hari ni air Zam-Zam tak boleh dijual. Pasal itu mak kita punya, mak orang Islam punya. Saudi tak boleh claim made in Saudi Arabia, tak boleh. Tak ada orang boleh mendapat keuntungan daripada air Zam-Zam. Tapi ada orang jual juga. Itu adalah kos pengangkutan mereka kot. Saya tak tahulah, saya tak menyera apa. Mungkin kos mereka kot, saya tak tahu. Tapi secara jelasnya dia tak boleh dijual. Pasal dia harta orang Islam, mak kita punya bersama. Sebab tu Siti Hajar kata macam tu. Nak ambil tanah ni, ambil lah, tapi air ni aku punya. Kalau Siti Hajar tak kata macam tu, hari ini air Zam-Zam itu dekat botol akan tulis made in Saudi. Mungkin mereka akan kenakan cukai pada air Zam-Zam itu, sebab keluar daripada bumi mereka, seperti mana minyak mereka boleh jual. Tetapi sebabkan mak kita Siti Hajar dah selamatkan, dah lock dengan kata-kata air ni aku punya, maka sampai sekarang siapa pun tak boleh claim mereka punya. Kita punya bersama. Dasar air percuma. Itu sumpah Bonda Hazard. Mujurlah tuan-tuan. Tidaklah ada dengan Saudi iktiraf Israel dah lah ni tuan-tuan tahu. Saudi iktiraf, Tunisia iktiraf, banyak dengan negara Arab. Ni sebulan ni dia kuih pelik ni dengan Israel, saya tak tahu pasal apa. Dia jadi pelik sangat ni. Pakat iktiraf Israel, pakat tukar silibus puji Israel. Tak tahulah. Nak kemat dah kot. Jadi saya fikir kita berhenti malam ni takat ni. Bulan depan kita masuk kisah di Mekah. Mungkin kita tak pergi panjang sangat kot, sebab tuan-tuan pun tahu dah kot kisah tu, yang berlari antara Safa dan Marwah tu. Boleh kita nak sambung terus kisah Nabi Allah Ibrahim dengan menantu dia, bini Nabi Ismail. Saya ingat kita habis takat tu lah bulan depan. Lepas tu kita sambung Nabi lain, Nabi Lut. Jadi saya lagi tuan-tuan nak buat solat ajak saya pun lagi ada urusan awal. Saya minta izin kita konti awal sikit malam ni. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'di tafraqan ma'suma wa la taj'al la shila wa la ma'ana wa la matba'una syai'an wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.